Pekat-pekat lah bakal itu kuah. Hai, assalamualaikum, bertemu lagi kita di channel Kak Z. Jom memasak bersama Kak Z. Oke, kali ini Kak Z perkenalkan menu set masakan yang ringkas saja ya. Oke, ini dia nasi alba kismis. Kak Z hanya gunakan pandan, kismis, alba, letakkan garam sedikit dan serbuk kuning sedikit. Jangan lupa untuk tuangkan 1 sudu minyak makan. Cuma resep yang simple. Oke, Kak Z gunakan susu cair sebab bekalan stok santan kita tiada. Sukakan air untuk beras nih mengikut beras yang kita masak ya. Oke, nasi ini Kak Z akan masakkan di atas api. Setelah airnya kering, Kak Z akan kukuskan nasi ini. Tujuan kita kukus nasi ini adalah untuk menambah baik nasi agar nasi kismis tadi menjadi lebih tahan lama dan bentuk nasi kita akan menjadi lebih cantik. Orang bilang peroy. Nah, nampak kamu tuh kalau kita kukus ada pandan, letak kismis, ada alba, nasi akan bertambah lagi cantik dan kualitinya sangat tahan. Boleh tahan 1 hari nih kalau kita kukus nasi kita ya. Tips ini amat sesuai untuk peniaga di luar sana yang ingin menjaga nasi yang dikukus akan menjadi tahan lebih lama. Oke, kita pergi kepada lauk pula. Bahan utama ialah ayam. Oke, ini ialah lada kering yang Kak Z blender bersama dengan ketumbar 2 sudu dan juga jintan manis 1 sudu. Oke, ini dia umbi kentang 4 biji, 1 biji bawang oren, 3 biji bawang merah dan 2 ulas bawang putih. Oke, Kak Z akan tunjukkan lagi yaitu bumbu tumis kita yang di blender dengan lada kering, yaitu ketumbar 2 sudu dan juga jintan manis 1 sudu. Oke, Kak Zina masak kicap. Jadi bahan utama adalah kicap sababa. Inilah kicap yang paling sedap. Oke, Kak Z teruskan untuk memasak ya. Kak Z nak tumbukkan dulu bawang merah dan bawang putih tadi. Kita akan tumiskan bersama dengan bumbu ketumbar tadi ya. Bumbu ketumbar nih perlu dimasak lebih lama sedikit. Pastikan bumbu ketumbar nih ditumis sehingga airnya agak kering dan pecah minyak. Oke, seperti biasa untuk menaikkan rasa yang sedap dan warna yang cantik, Kak Z akan campurkan gula merah. Bumbu kita ataupun sambal semakin cantik, menarik dan pastinya sedap. Sabar kamu ya teman-teman, untuk memasak bumbu ini memang agak lama sedikit, belum lagi apa-apa. Air pun belum lagi kering daripada sambal tuh. Oke, kita tunggu saja, tetap bersama dengan Kak Z. Oke, sementara menunggu bumbu ketumbar masak, bolehlah kita bercerita. Sebenarnya kalau Kak Z memasak ayam kicap nih boleh berbagai cara. Ada juga yang tidak perlu menggunakan bumbu ketumbar nih, cuma tumis kicap biasa bersama dengan sos, ataupun juga tumis kicap bersama dengan kari yang diletak kicap. Memang pelbagai jenis lah yang kita boleh cuba untuk masak kicap. Kadang-kala Kak Z suka memasak ayam masak kicap ni dengan kuah yang agak cair. Ada juga menu resepi yang menggunakan kuah agak pekat sedikit. Oke, kita tengok lada kering pun semakin kering dan pecah minyak. Kalau dekat Sabah ni jangan airan masak kicap ni, ayam masak kicap memang sangat laris. Kak Z juga gunakan ayam masak kicap ni untuk jualan untuk nasi biryani. Tapi untuk lauk pauk nasi biryani, kuah untuk ayam kicap mestilah pekat. Panjang betul sudah si Kak Z bercerita supaya kamu tidak boring. Oke, Kak Z rasa sambal sudah sesuai untuk kita tambahkan kicap.
Okey, Kak Zee tumiskan kicap untuk menaikkan rasa dan bau. Kicap yang ditumis akan menjadi lebih sedap dan wangi. Ini adalah tips dari Kak Zee. Kicap yang ditumis sehingga pecah minyak akan menghasilkan rasa yang lebih sedap dan wangi yang lebih unik, orang bilang. Okey, Kak Zee akan masukkan ayam. Ayam ni kita akan tumis bersama bumbu-bumbu ni sehingga agak kering. Okey, Kak Zee akan tumiskan bumbu tadi bersama dengan ayam sehingga ayam agak kering. Maksud Kak Zee sini, Kak Zee tak mau air ayam tu masih ada lagi ya. Kita akan tumis sehingga dia kering. Dan yang pastinya bumbu ketumbar tadi akan menjadi lebih sedap kerana ditumis dengan lebih lama dan agak kering. Pastinya kan bumbu-bumbu tadi akan melekat dengan ayam, meresap masuk ke dalam isi ayam. Wow, bumbu ketumbar tadi dah semakin naik baunya. Memang wangi untuk masakan juada masak kicap. Okey, seterusnya Kak Zee akan mencampurkan sos cili. Kita complong-complongkan saja ya, ikut suka hati dan selera teman-teman. Okey, seterusnya Kak Zee juga akan masukkan sos tiram. Okey, Kak Zee tambahkan bahan-bahan ini, iaitu sos cili dan sos tiram adalah sebagai penambah perasa ke dalam ayam kicap kita dan menjadikan kuah nanti akan bertambah lebih pekat. Okey, kita akan tumiskan lagi ya sehingga bumbu-bumbu tadi benar-benar bersatu dan pekat bersama dengan ayam. Proses ini memang agak memakan masa sedikit. Sabar ya teman-teman, kita mau ayam kita sedapkan. Okey, untuk kita mengetahui macam mana bumbu-bumbu ini sudah semakin sedap, orang bilang cukup sudah untuk dimasak. Nah tu kita nampak juga kan bumbu-bumbu ni mulai pecah minyak. Oleh kerana Kak Zee menggunakan lada kering di dalam bumbu ketumbar tadi, maka prosesnya seharusnya dimasak dengan agak lama dan sehingga pecah minyak agar bumbu iaitu lada kering tidak mengeluarkan bau dan rasa tidak sedap. Dan ini adalah tips dari Kak Zee agar teman-teman memasak bumbu yang menggunakan lada kering sehingga pecah minyak dan naik wanginya. Okey, seterusnya Kak Zee akan masukkan ubi kentang dan juga air. Okey, air ni mengikut sukatan berapa banyak kita masak ya dengan ubi kentang. Jangan terlebih air, jangan juga kurang, tapi kita boleh tambah-tambah juga. Kepekatan kuah iaitu kicap, kita boleh tambahkan kicap nanti. Selalunya untuk masakan kicap ni Kak Zee memang menggunakan kicap yang agak banyak sebab Kak Zee tak akan masukkan lagi garam ya. Begitu juga untuk jualan di bazar. Untuk menu daging masak kicap dan ayam masak kicap, Kak Zee memang tidak pernah menggunakan garam. Sebaliknya Kak Zee hanya menggunakan kicap sebagai perasa yang memang cukup masin sudah. Cuma seimbangkan rasanya dengan menggunakan gula. Tapi pastikan ya teman-teman, rasa untuk masak kicap ni cuba seimbangkan, jangan pula terlebih manis atau terlebih masin. Tengah-tengah orang bilang rasa dia. Ada manis-manis, ada juga masin orang bilang. Okey, tadi Kak Zee ada juga campurkan setengah sudu iaitu serbuk cili. Kasih pedas sikit, pedas, manis dan masin. Masin original lah, masin dari kicap, bukan masin dari garam orang bilang. Okey, kita skip saja. Tadi Kak Zee tutup agar kuah lebih pekat bersama dengan ayam. Kita akan masak sebentar lagi. Kita tunggu kuah agak pekat sedikit ya. Okey, di sini Kak Zee ingin memberi tips lagi. Untuk ayam masak kicap yang sedap, Kak Zee tak akan tambahkan garam lagi. Sebaliknya, Kak Zee hanya gunakan kicap sebagai rasa original yang memang masin. Lagipun kicap Sabah memang sedap bah. Okey, Kak Zee akan masukkan bawang oren
untuk menimbulkan rasa manis, rasa ori ke dalam ayam kicap kita, ayam kicap bumbu ketumbar. Kak Zee akan masukkan juga lada merah, lada hijau, dan juga tomato. Ini bikin cantik-cantik orang bilang, supaya menarik kan kita punya lauk. Supaya tuh anak berselera bilang. Memang dorang suka lah yang masak kicap ini. Oke, Kak Zee akan tutupkan saja ayam ini. Siap sudah pula Kak Zee masakan. Nah, nampak kamu cantik, sedap, menarik, dan kuahnya memangnya pekat. Rasa asli daripada kicap itu sendiri. Oke, untuk teman-teman, terima kasih kerana terus menonton. Tetap setia bersama Kak Zee. Jangan lupa kamu coba ya memasak Kak Zee, menarai kamu ayam masak kicap guna kicap Sabah. Memang sedap. Ditambah lagi dengan bumbu ketumbar yang menghasilkan wangi dan rasa sedap yang unik. Dimakan bersama dengan terung goreng ranggup dan sambal belacan power yang memang sedap, enak, dan lazat. Inilah set nasi kismis alba daripada Kak Zee. Jangan lupa untuk mencoba ya. Oke, teruskan bersama Kak Zee untuk video di lain hari. Jangan lupa subscribe, tekan butang loncengnya, comment and share.